Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Syamina binti Baharin yang memegang nombor matrik D2021109840 daripada kumpulan C. Bagi memenuhi pentaksiran akhir bagi kursus teori dan kritikan kesusastraan, di sini saya akan membentangkan pemahaman saya mengenai teori pengkaedahan Melayu. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai latar perkembangan teori pengkaedahan Melayu. Teori ini telah dikemukakan oleh Hashim Awang dengan bersandarkan kepada kitab Taj al-Muluk. Teori ini juga diperkenalkan kerana berlakunya kekurangan-kekurangan tertentu pada model-model kritikan yang diimport dari Barat. Secara umumnya, kelemahan-kelemahan praktis kritikal dari Barat sering melihat menginterpretasi teks secara berat sebelah dengan memberi penelitian kepada aspek-aspek terkhusus sahaja. Baik, hal ini telah menyebabkan banyak perkara yang dianggap sangat penting dalam sastra Melayu telah diabaikan oleh pihak Barat. Oleh itu, Hashim Awang telah mengenengahkan gagasan iaitu pengkaedahan Melayu ini sebagai alternatif kepada pengkaedahan-pengkaedahan Barat. Baik, di sini terdapat dua jenis pengkaedahan yang diperkenalkan oleh Hashim Awang di dalam teori ini, iaitu yang pertama pengkaedahan alamiah dan yang kedua pengkaedahan keagamaan. Pertama sekali saya akan menerangkan sedikit mengenai pengkaedahan alamiah. Pengkaedahan alamiah bermaksud merujuk secara langsung kepada faktor alam yang menjadi latar kehidupan masyarakat Melayu. Seterusnya, pengkarya Melayu menurut Hashim Awang tidak dapat lari dari alamnya ketika berkarya. Maka, faktor alam sememangnya merupakan perkara yang sangat dominan dalam mempengaruhi dan membentuk kerangka pemikiran dalam menentukan hala tuju matlamat seorang pengkarya. Oleh itu, jika kita meneliti teks sastra Melayu secara formalis dan struktural, hubungan pengkarya dengan alamnya sememangnya tidak boleh dipisahkan. Kerana tanpa pengkaedahan alamiah, ia merupakan sebuah kegagalan dalam menentukan kejati-dirian dan kepribadian teks sastra itu setepatnya kepada halayak. Baik. Yang kedua, pengkaedahan keagamaan. Baik, di sini Hashim Awang memperlihatkan bahawa agama Islam merupakan sinonim dengan agama Melayu kerana ia merupakan teras yang turut menunjangi sesebuah kepengkaryaan. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkarya seringkali menghasilkan sesuatu karya sebagai satu pendekatan dakwah. Okay. Maka dalam kaedah ini, pengkarya tidak memisahkan tanggungjawab dirinya sebagai khalifah Allah SWT kerana mereka sebagai pengkarya telah diamanahkan oleh Allah SWT untuk meningkatkan syariat Islam di muka bumi ini. Maka dengan menggunakan teks sastra, maka mereka boleh menyebarkan lagi agama Islam di seluruh pelosok dunia dan Nusantara. Baik. Antara contoh yang kita boleh lihat di sini adalah kitab Al-Quran, iaitu yang mana Al-Quran begitu syarat dengan kisah sejarah dan keindahan bahasa, yang mana ia telah menjadi sumber penghasilan karya sastra
yang kemudiannya disekalikan dengan kemurnian budaya Melayu. Maka di sini kita boleh lihat agama Islam dan budaya Melayu memang tidak boleh dipisahkan lagi. Maka dengan adanya pengkaedah keagamaan, maka lebih kukuhlah agama Islam di dalam budaya Melayu. Baik. Seterusnya, di sini merupakan sedikit pandangan tokoh sastra yang lain mengenai teori ini. Iaitu yang mana dalam hal ini Hashim Awang sebenarnya tidak jauh beza pandangannya dengan Muhammad Haji Saleh dalam memberi pendapat mereka mengenai pendukungnya historism yang berkembang di Amerika Syarikat. Selain itu, Stephen Greenblatt juga melihat bahawa faktor budaya dan persekitaran pengkarya sebagai penentu yang mempengaruhi hasilan teks. Perkara ini juga sebenarnya dikenali sebagai epitheism oleh Michael Foucault kerana beliau menyatakan epitheisme merupakan faktor yang menentu dan mempengaruhi ahli sejarah atau pengkarya untuk menulis sastra. Neo-historism sebenarnya bukannya mendaulat kehalusan budaya dan epitheisme tersebut. Malah, ia hanya cukup sekadar domain yang mempengaruhi pengkarya. Maka hal ini telah ditentang oleh Hashim Awang dan Muhammad Haji Saleh dengan yang mana mereka telah mengangkat kehalusan budaya Melayu itu sendiri ke dalam teks bagi mendalami makna teks yang dibawa supaya masyarakat yang membaca teks itu lebih memahami makna tersirat itu dengan lebih mendalam. Okay, seterusnya. Baik, di sini merupakan kaedah kritikan yang telah diperkenalkan oleh Hashim Awang mengenai teori pengkaedahan Melayu. Pertama sekali, kaedah alamiah. Yang mana kaedah alamiah terdapat 3 kaedah kritikan, iaitu yang pertama, kaedah firasat. Yang kedua, kaedah kemasyarakatan. Dan yang ketiga, kaedah gunaan. Seterusnya, manakala bagi kaedah keagamaan pula, terdapat 3 kaedah kritikan juga, iaitu yang pertama, kaedah moral, kaedah seni dan kaedah dakwah. Okay, baik. Okay, kesimpulan. Kesimpulannya, sebenarnya Hashim Awang pernah mengatakan bahawa meskipun kedua-dua pengkaedahan ini dianggap tidak sama sekali ataupun berlainan ataupun berpisah, namun kedua-duanya saling berkaitan atau berhubung antara satu sama lain. Maka teori pengkaedahan Melayu perlulah diterapkan di dalam kritikan sastra. Hal ini supaya meningkatkan kesedaran masyarakat Melayu untuk menyedari betapa tingginya kreatifan dalam menghasilkan sesuatu hasil seni. Maka di sini kita boleh lihat bahawa teori pengkaedahan Melayu sebenarnya banyak membantu dalam meningkatkan hasil kualiti di dalam bidang sastra di dalam negara kita. Okay, baik. Okay, seterusnya, di sini sahaja pemahaman sedikit perbentangan mengenai pemahaman saya mengenai teori pengkaedahan Melayu. Diharapkan dengannya sedikit perbentangan ini dapat memenuhi segala aspek yang ada di dalam bahagian B bagi pentafsiran akhir bagi subjek teori dan kritikan sastra. Baik. Okay. Itu rasanya itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.